والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. Muka surat 12. Wa tukrahu awanil kuffari wa thiyabuhum wa yubahul ina min kulli jawharin nafisin kayaqutin wa zumurdin. Hukum menggunakan peralatan dan pakaian orang kafir. Makruh menggunakan bejana-bejana dan pakaian orang kafir. An Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Nabi Allah inna bi ardi qaumi ahli al-kitab afana'kulu fi aniyatihim qala sallallahu alaihi wasallam fa in wajadtum ghayraha fala ta'kulu fiha wa in lam tajidu faghsiluha wa kulu fiha. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu berkata, aku berkata wahai Nabi, sesungguhnya kami di kawasan yang penduduknya merupakan ahlul kitab, apakah kami boleh makan dalam bekas-bekas mereka? Baginda bersabda, jika kamu ada bekas yang lain, maka janganlah makan dalam bekas mereka. Jika kamu tiada bekas yang lain, maka kamu boleh makan dalam bekas mereka, tetapi basuhlah terlebih dahulu. Macam guna periuk orang ke Islam macam itulah. Kalau ada periuk kita sendiri, makruh kita guna periuk mereka, takut ada najis. Kalau terpaksa guna, boleh guna tapi basuh elok-elok dulu. Dan harus menggunakan bejana yang diperbuat daripada semua jenis permata yang bernilai seperti yakut dan zamrud. Yang dilarang hanya emas, perak. Peralatan lain walaupun mahal seperti batu-batu permata, yang itu tidak dilarang kerana tiada dalil yang melarangnya. Dan kaedah, masuk kaedah fiqh, kaedah asal pada benda-benda yang suci, iaitu harus dalam usul fiqh disebut al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Asal pada menggunakan benda-benda yang asal pada menggunakan barang-barang, hukumnya al-ibahah, harus. Selagi tak ada dalil yang kata haram, maka harus. Batu permata, aqiq, semua tu harus. Orang lelaki boleh, orang perempuan pun boleh pakai. Kemudian kita masuk tajuk siwak. Sila, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Yundabu siwaku fi kulli waqtin. Sunat bersiwak pada setiap waktu, kerana Nabi selalu mengamalkannya dalam kehidupan Nabi, sehingga di saat-saat akhir kematiannya baginda masih mengamalkan sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdul Rahman ibn Abi Bakr ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdul Rahman siwakun ratbun yastannu bih fa'abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa'akhadtu as-siwaka faqadimtuhu wa nafadtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qattu ahsana minhu fama 'ala an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isbi'ahu thumma qala fir-rafiqi al-a'la thalathan thumma qada wa kanat taqulu ma baina haqqinati wa dhatinati rawahu al-Bukhari. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abdul Rahman bin Abu Bakar masuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku sedang menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadaku kayu siwak yang muda ada bersama Abdul Rahman. Beliau sedang bersudi dengannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghulurkan pandangan ke arahnya. Maka aku mengambil kayu sudi itu daripada Abdul Rahman. Aku memotongnya, sebagian riwayat aku menggigitnya
Aku sama sekali tidak pernah melihat baginda bersugi sebagus itu. Belum sempat selesai bersugi, baginda mengangkat tangan atau jarinya sambil berkata, aku memilih untuk mendampingi Tuhan yang Maha Tinggi. Baginda mengulangi perkataan ini sebanyak 3 kali, kemudian baginda pun wafat. Aisyah berkata, baginda wafat antara dadaku dan leherku. Ini cerita kisah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih sempat buat ibadat terakhir, iaitu bersugi. Sugi itu milik Abdul Rahman, adik kepada Sayyidatina Aisyah, adik ipar Nabi, Abdul Rahman bin Abi Bakar. Maknanya pinjam beruih gigi itu boleh. Biasa pinjam tak beruih gigi kawan? Tak biasa. Minta pinjam orang tak bagi. Rasulullah meminjam kayu sugi Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Bakar. Boleh pinjam? Boleh, memang boleh. Orang nak bagi kadak tu memfikir banyak kali ya. Dan Nabi pernah bermimpi, cerita bab pinjam kayu sugi ni, Nabi pernah bermimpi. Dalam mimpi Nabi duduk tengah sugi. Itu ada 2 orang. Seorang budak muda, seorang orang tua. Mai kat Nabi dalam mimpi, minta, wahai Rasulullah, pinjam sah nak sugi ke? Nabi berkat sugi Nabi. Budak tu minta, orang tua pun minta. Budak tu minta lu. Tapi Nabi kata kat budak tu lah, aku bagi kat orang tua dulu lah, no, hormat orang tua. Budak tu pun kata, tak apa. Maka Nabi pun bagi kepada orang tua tu sugi, betul barulah bagi budak tu pula. Kira share 3 orang, satu kayu. Di situ ulama kata beruih gigi kayu sugi boleh pinjam meminjam. Tapi kalau orang bagi tak bagi, mulut berbau rokok. Ada masing-masing lah. Duk asrama ni sabun ubat gigi kan, kasut pinjam. Beruih gigi tak bisa pinjam, tak bisa no. Kira tak apa rapat lagi lah. Kalau boleh pinjam beruih gigi tu kira habis rapat. Okey, baik. Ibadat terakhir Nabi bersugi ya. Kemudian Nabi wafat, tersandar di dada Sayyidatina Aisyah, dalam bilik Sayyidatina Aisyah, antara dada dan leher. Ni leher, dada, datang ni lah kepala Nabi tadi. Dalam bilik Sayyidatina, memang kena giliran Sayyidatina Aisyah. Nabi ulang 3 kali itu, aku memilih untuk mendampingi Tuhan yang Maha Tinggi, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Ketika itulah Allah menghantar malaikat memberi pilihan kepada Nabi, sama ada untuk minta lanjut usia boleh, tambah umur boleh, tapi Nabi memilih untuk jumpa Tuhan. Terus. Ya, an Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku mutahharatun lil fami wa radatu lirabbi. Rawahu An-Nasa'i. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersugi dapat menyucikan mulut dan mendapat keredaan Tuhan. Baik. Kita baca atas pula. Illa li sa'imin, sunat bersugi itu illa li sa'imin ba'da az-zawal fayukrahu wa yata'akkadu istihbabuhu li kulli salatin wa qira'atin wa wudu'in wa sufrati asnanin واستيقاظ من النوم ودخول بيته وتغير الفم من أكل كل كريه الريح وترك أكل. Sunat bersiwak pada setiap waktu kecuali bagi orang yang sedang berpuasa, maka makruh bersiwak gosok gigi selepas gelincir matahari, yakni zuhur. Lepas zuhur, lepas asar makruh, lepas maghrib tak apa. Mazhab Syafi'i lah. Kenapa mazhab Syafi'i kata makruh lepas zuhur dan lepas asar? Kita tengok nombor 1 di bawah, supaya tidak hilang bau mulut orang berpuasa yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Mulut biasanya akan berbau selepas zuhur. Pasal kita tak ambil lunch, makan tengah hari, kita tak makan, mulut kita bau asli. Allah suka bau tu, tak payah bagi hilang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami as-sha'im atyabu 'inda Allah min rihil miski, muttafaqun alaih.
Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Daripada hadis inilah Imam Syafi'i kata tak payah bagi hilang bau tu, pasal Allah suka. Adapun mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, hadis ni juga Imam Abu Hanifah kata sekiranya bau hak busuk pun Allah suka, apatah lagi kalau wangi. Tak gosok gigi pun Allah suka, kalau gosok lagi Allah suka. Maka berlaku khilaf di situ. Mazhab Hanafi sunat gosok gigi lepas zuhur untuk hilangkan bau tu. Tak apa hilang pun tak apa. Busuk pun Allah sayang, wangi lagi Allah sayang, bertambah sayang. Min babi aula, dia guna mafhum muwafaqah. Tera busuk pun Allah suka, kalau wangi min babi aula lebih-lebih lagi lah. No? Malam ni ngaji ke apa ke 10 ha? Dalam ada satu hadis Nabi kata dua jenis mata yang tak akan dibakar tubuh badan. Ainan la tamassuhuman nar, Allah tak akan campak dalam neraka orang yang ada mata macam ni. Dua jenis. Satu, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis insaf takut kepada Allah, mata bertaubat, teriak keluar yang mata. Yang kedua, mata ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bersengkang, mata jaga malam semata-mata pada jalan Allah, kerana Allah. Kita nombor dua tu lah, tak ada yang teriak kan. Mata yang berjaga malam pada jalan Allah. Mata pertama, mata teriak keinsafan, insya-Allah badan kita tidak dicampak ke dalam neraka. Kemudian siwak sangat dituntut pada keadaan berikut. Nah, ni lagi pahala banyak. Setiap kali hendak solat, membaca, berwudu, gigi kuning. Lagi pahala besar. Lagi disuruh gigi kuning. Bangun dari tidur, kita tengok dalil-dalil dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Wa fi riwayatin ma'a kulli wudu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau tidak kerana bimbang berlaku kesusahan ke atas umatku, sudah tentu aku perintahkan mereka, perintah wajib bersugi. La amartuhum ni dalam syarah, la amartuhum amra ijabin, sudah tentu aku perintahkan mereka perintah wajib bersugi setiap kali hendak salat. Dalam riwayat Imam Ahmad, bersama setiap kali berwudu. Setiap kali ambil wudu, gosok gigi. Setiap kali ambil wudu. Nabi hampir-hampir mewajibkan umat, kerana pahalanya sangat besar. Gosok gigi tiap-tiap kali semayang, gosok gigi tiap-tiap kali wudu. Ada riwayat 2 rakaat dengan sugi lebih baik daripada 70 rakaat tanpa sugi. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak, muttafaqun alaih. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam, baginda akan menggosok mulutnya, giginya dengan sugi. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yarqudu min lailin wala naharin fayastayqizu illa tasawwaka qabla an yatawadda, rawahu Abu Dawud. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidur, sama ada tidur di waktu malam atau siang, baginda akan bersugi terlebih dahulu sebelum mengambil wudu. An Shuraihin qala qultu li Aisyah bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, qalat bis-siwak, rawahu an-Nasa'i. Daripada Shuraih berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang apakah perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam rumah. Mana di muka pintu sebelum masuk belum masuk, Nabi buat apa? Sayyidatina Aisyah kata dengan bersugi. Nabi sugi dulu, kadang guna tisu, guna sapu tangan, guna kayu. Lepas tu Nabi bagi salam, baru Nabi masuk rumah. Baik,
Jadi itu ulama sebut sunat bersugi sebelum masuk rumah, sebelum solat, ketika berwuduk. Wuduk tu waktu kumuk tu lah. Basuh pergelangan tangan, kumuk, kita sugi dulu, lepas tu baru kita kumuk. Kumuk 3 kali. Wa yujzi'u bi kulli khashinin illa isba'ahu al-khashinah wal afdalu bi arakin yabisin nudiya bil ma'. Memadai siwak dengan menggunakan setiap benda yang kasar. Apa-apa pun tak apa yang kasar. Tisu, sapu tangan, pacar kain, semua boleh. Beri gigi pun boleh. Semua tu namanya siwak. Bukan mesti kayu sugi. Tangkai derian pun tak apa. Tangkai derian kan. Besar macam curut-curut. Kecuali jari jemarinya yang kasar. Jari dia kalau ada ketuat ke ketui tu ni, tu tak nama sugi. Guna jari bukan sugi. Guna jari tak nama sugi. Walaupun jari dia kasar, apatah lagi jari ni, jari tak kematu ni, lincin ni, jari yang kasar pun tidak dinamakan sugi, tak dapat pahala sugi. Berubat gigi tu ni duk tanya, dah sugi dah tu kan sugi. Sugi dengan jari tak dapat pahala siwak. Kerana anggota badan manusia tidak dinamakan bersugi. Dan yang paling afdal bersiwak dengan kayu arak. Kayu hak balik Mekah. Kayu tu dia akak namanya. Irqu arak. Akak tu yang dia melengkoi-lengkoi, akak dalam tanah. Kalau kita tak basuh, kita nampak berdebu-debu kan. Tu pasiak-pasiak dia duduk dalam tanah. Ada juga orang ambil rantin, tapi biasanya orang guna akak. Dia pun seberkah ikat dengan getah kan. Hak tu paling afdal lah pasal zaman Nabi guna yang tu. Dan yang paling afdal kayu arak kering yang dilembutkan dengan air. Basuh dulu, kita guna. Bagus ya. عن أبي خيرة الصحابي رضي الله عنه قال كنت في الوفد يعني وفد عبد القيس الذي وفدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر لنا بأراك فقال استاكوا بهذا رواه الطبراني ورواه ابن سعد في الطبقات بلفظ فزودنا الأراك نستاك به فقلنا يا رسول الله عندنا الجريد ولكننا نقبل كرامتك وعطيتك أخرجه الطبراني. Daripada Abu Khairah radhiyallahu anhu berkata, aku berada dalam rombongan Abdul Qais. Rombongan Abdul Qais ni rombongan, bukan rombongan Cik Kia. Ni rombongan dari Yaman. Tahu rombongan Cik Kia? Tak tahu no. Rombongan Abdul Qais ni pun main daripada Yaman, ni pun main ke Madinah nak ziarah Nabi. Banyak dia punya cara cerita tu banyak. Antaranya satu sudut bila sampai tu semua berebut nak peluk Nabi. Bau busuk, bau ketiak, banyak hari kan. Daripada Yaman nak sampai Madinah tu banyak hari. Sampai mesti bau ketiak, yang tak mandi, berdebu, berpeluh. Rambut pun tak sikat, peluk Nabi, belaga pipi semua. Allahu akbar. Nabi tak kata kat orang, Nabi peluk ajalah, bau-bau pipi lah. Terima ajalah. Cuma ada seorang nama dia Al-Ashaj, yang ada kan dalam 40 hadis akhlak mulia. Dia ni mulia. Dia tak gopoh, dia pergi cari telaga, dia mandi, dia buka bag dia ambil baju baru, dia pakai minyak wangi apa semua. Dia lambat sikit. Dia tertib. Baru dia pergi jumpa Nabi. Nabi tanya rombongan tu semua mai ke ni? Dia kata semua mai, cuma seorang pergi mana? Seorang ni. Baru kawan tu mai, Nabi puji. Nabi kata inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Kamu ada 2 sifat yang Allah kasih kepada kamu. Sifat tak gopoh dan sifat jaga kebersihan. Suka wangi, suka ni tu. Nabi puji dia. Dia tak kalut. Jadi kita kalau sampai Madinah, elok kita mandi dulu, masuk hotel dulu, mandi-mandi bagi kemas-kemas dulu, baru kita pergi jumpa Nabi. Jangan pergi dengan busuk-busuk tu. Nabi tak suka, Allah tak suka. Baik, yang tu cerita di sudut tu, yang ni cerita bab lain pula. Ni pun jumpa Nabi. Nabi bila ni pun nak balik, Nabi bagi hadiah. Nabi memang macam tu, kalau orang pergi rumah Nabi nak balik, Nabi adalah bagi-bagi apa, buah tangan.
Itu satu benda yang baik. Tetamu main rumah kita, tetamu bawa buah tangan, bawa buah pelam ke apa ke, main bagi kat tuan rumah, bawa biskut kering ke kan, pergi rumah orang. Bila nak balik, tuan rumah pun bagilah apa-apa. Nabi selalu macam tu. Nabi hadiahkan kayu sugi. Apa yang ada orang kita bagi awak balik. Kalau ulama-ulama ni di Syria, kalau pergi ziarah rumah ni pun dia bagi kitab. Untung free, tak payah beli. Kitab kecil-kecil lah. Kitab buku-buku doa-doa kan. Balik dia bagi ya. Buku kecil-kecil saiz poket tu. Kitab berjilid-jilid bagi jenuh dia. Itu hang beli ni ya. Adalah buku kecil-kecil, buku doa-doa nak balik tu dia bagi hadiah. Ataupun dia bagi kepiah lembek tu, Allah RM1 apa kepiah tu. Bagi ya. Bagi pen ke. Baik. Rombongan ni mai jumpa Nabi, lalu Rasulullah memerintahkan kami menggunakan kayu arak. Baginda bersabda, bersugilah dengan kayu ni. Nabi pun bagi kayu ini, Nabi tunjuk dan Nabi bagi kat mereka. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab At-Tabaqat dengan lafaz, baginda membekalkan kepada kami kayu arak supaya kami dapat bersugi dengannya. Mana ada stok kayu di rumah Nabi. Nabi bagi seorang satu. Ramai ni pak. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami mempunyai pelepah kurma. Kami duk gosok gigi dengan pelepah kurma. Bukan tak gosok gigi, duk gosok. Tetapi kami gembira menerima pemberian ini sebagai satu kemuliaan daripada Tuhan kepada kami. Perkara-perkara yang disunatkan ketika bersiwak. Dan sunat bersiwak secara melentang. Ke atas ke bawah, melentang. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Memulakan dari kanan, geraham kanan tu. Ni gigi ujung geraham. Melentang. Berhati-hati menggosok gigi gerahamnya dan berniat mengikut sunnah Nabi. Niat ni kalau kita sugi biasa-biasa, kalau kita sugi sebelum takbiratul ihram, tak niat pun tak apa. Dia dapat pahala perkara sunat sebelum solat. Kalau kita sugi sambil ambil wuduk, niat ke tak niat ke, memang dah dapat dah pahala tu. Kalau kita sugi sambil biasa-biasa sambil duduk berjalan tu, kena niat lah, niat ikut sunnah Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini dalil kanan, yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini selalu kita jumpa daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai sebelah kanan, iaitu memulai kaki kanan ketika memakai kasut, menyisir rambut, menyuci diri dari najis dan hadas, mandi pun belah kanan dulu. Dan pada semua amalan kebajikannya yang tidak berbentuk kekejian, seperti masuk ke dalam tandas, masuk tandas kiri ya. Yang kedua tadi itu ikut sunnah, kena niat ikut sunnah. Perlu diniatkan mengikut sunnah jika sugi itu terasing dari ibadah. Jika ia dilakukan di dalam sesuatu ibadat, seperti dalam berwuduk atau sebelum solat, sebelum takbiratul ihram, maka tidak perlu kepada niat mengikut sunnah. Bahkan niat itu sudah masuk secara automatik di dalam ibadat itu. Baca. Beberapa perkara fiqh. Wa yusannu qalmu dhufurin wa qassu syaribin wa natfu ilqin wa anfin laman yaqtalahu wa halqu 'anatin والاكتحال وترا ثلاثا في كل عين ووصل البراجم وهي أحد ظهور الأصابع فإن شق نتف الإبط حلقه. Sunat memotong kuku, menghantam misai, mencabut bulu ketiak dan bulu hidung. Bulu hidung pun keluar sampai ke depan ni, cabut lah. Ada orang bulu hidung panjang, terjengui keluar. Sembang dengan orang bukan nak tengok muka dia, tengok bulu hidung dia. Gunting lah. Kalau boleh cabut, cabut. Sakit gunting. Terus. Yang ni masalah penampilan lah. Ni tajuk penampilan diri. Jaga kebersihan. Dia lambat taharah juga. Terus. Mencukur bulu ari-ari, bercelak secara witir 3 kali pada setiap mata.
dan menyental daki dari bahagian pelipat badan. Jika susah untuk mencabut bulu ketiak, boleh mencukurnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun min al-fitrati qassu syarib wa i'fa'ul lihya was-siwaku wastinshaqul ma' wa qassul adfar wa ghasslul barajil wa naful ibti wa halqul 'anah wa intiqasul ma' qala Mus'ab ibn Syaibah ahadu ruwatil hadith wa nasitu al-ashirata illa an takuna al-muqmadah rawahu Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 perkara dari fitrah, iaitu menandam misai, memelihara janggut, bersudi, misai bukan cukur, dia dikerat. Qas, mengandam tu makna gunting misai. Asalnya misai bukan cukur, dia gunting. Jangan bagi dia tutup bibir. Dia nak main bibir kerat, dia nak main bibir kerat. Tapi kalau nak cukur pun boleh juga. Asalnya qas tu mana? Miqas. Miqas tu gunting, qas tu gunting. Qassus syarib. Betul. Memotong kuku, membasuh lipatan-lipatan pada badan, mencabut bulu kepala, mencukur bulu ari-ari, dan beristinja dari air kecil dan air besar. Salah seorang daripada perawi hadis yang bernama Mus'ab bin Syaibah berkata, aku terlupa perkara yang ke-10, kemungkinan ianya adalah berkumur-kumur. Jaga kebersihan mulut. Mulut tak busuk, badan tak busuk. Islam ajak macam tu lah. Tadi ada apa? Menyental daki. Guna tawah ke, guna sabun ke, bagi tak busuk. Busuk dan Allah tak suka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat, Allah suka orang yang menjaga kebersihan. Terus. Belah ni bab gunting rambut belah ni. Wa yukrahul qaza' wa huwa halqu ba'dir ra'si wa tarku ba'dihi. Ini buat style. Gunting rambut buat style. Wala ba'sa bihalqi kulli. Ini jenis tiru pemain bola. Tak bagus. Tiru Nabi bagus. Tiru pemain bola tak bagus. Bercanggah dengan syariat. Makruh al-qaza'. Mazhab kita makruh, ada mazhab haram. Qaza' ni kenapa? Iaitu bercukur sebahagian kepala. Dia tak cukur lincin, dia cukur bahagian tertentu. Biasanya tepi ya. Buat bagi belang, bagi nampak kulit kepala. Ada duk gelak, ada orang buat tak? Rapat ni atas ni seketui, atas ni macam atas ni tinggal cacok gitu macam ayam. Bercukur sebahagian kepala dan meninggalkan sebahagian yang lain. Anak saya yang sulung tu cukur habis lah, cukur habis. Lepas tu rambut dia makan bantai orang panggil. Dia tak tumbuh semua. Kok belah belakang ni duk tidur, tak tumbuh. Lain tumbuh, tahun ni tak tumbuh. Bawa dia pergi kedai runcit kan. Ada Arab buat pandai buat haram. Di mana haram? Hada qaza' ni dah. Hang cukur tahun ni ya, tahun tu cukur lah. Ni bukan cukur. Yang ni rambut dia tertumbuh. Jenuh abang, marah kat saya. Haram, hada haram. Dia nak sebut nama dia tak tahu, dia kata haram. Hada syusmu. Apa nama dia? Saya kata qaza'. Aywa qaza', anta ta'rif qaza', lakin anta taf'al haram. Hang tahu saja buat benda haram. Aduh, jenuh. Kita bukan cukur belakang ni saja. Cukur habis, kawasan lain tumbuh rambut, belakang ni yang tak mau tumbuh. Pasal dia tidur tu, orang tu panggil makan bantai. Oh, harap jangan. Dia tengok benda tu benda mungkar, dia kira nak marah. Baik. Tidak mengapa jika dicukur keseluruhannya. Jadi yang dia buat style rapat tu, kita bagi rapat habis ya. Tu cara dia. Botol lincin lah. Siapa yang buat rapat-rapat tu, dia kena perapat pergi perhabis. Barulah tak makruh. Baik, tadi kita ada dalil tentang sunat memakai celak. Ini kita pun tak rajin pakai ni. Pakai waktu malam bagus celak. Celak yang bagusnya celak ismit. Di Mekah orang pergi umrah adalah jual celak ismit. Okey, baca. Ani bin Abbasin
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتحلوا بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. رواه الترمذي. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bercegahlah dengan ismi, sesungguhnya ia menerangkan mata dan melebatkan bulu mata." Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai bekas jedak. Baginda memakai jedak pada setiap malam, 3 kali di mata ini, yang kanan, dan 3 kali di mata ini, yang kiri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia sebut Nabi duk pakai setiap malam. Salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhi. 3 calik belah ni, 3 calik belah ni. Belah ni kanan lah. Nabi kalau tak pakai celak pun memang mata Nabi, bulu mata Nabi tu macam bercelak, hitam terang, bulu mata lebat, bulu celak. Ni balik cuti nanti beli celak. Pakai malam. Nabi kira memang handsome lah Nabi. Mata pun ada perhiasan dengan celak orang semua kan. Kita mata sepek nah. Tui. Ni tajuk penampilan diri. Nabi kita memang smart lah. Seorang lelaki yang smart, jaga kebersihan. Tak masam lah Nabi kita, tak masam. Tui. عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبل وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, kami diberi tempoh untuk menanda misai, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu hari-hari, iaitu jangan dibiarkan bulu-buluan itu melebihi 40 malam. Oh, bulu ketiak sampai 40 hari tu jadi sarang tu. Lama sangat. Cukup lah. Cabut bulu ketiak, cabut bulu hari-hari, cukup. Jadi kita cuti sebulan sekali tu boleh lah. Tebas-tebas mana kan. Sama terus. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. رواه الترمذي. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merapikan janggut baginda dengan memotong pada pihak lebar dan panjangnya. Janggut pun Nabi jaga, bukan kata Nabi taruh panjang sampai ke pusat tu. Nabi potong belah lebar, belah bawah, belah tepi, repair. Nabi potong belah lebar tepi-tepi ni, panjang belah bawah. Anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata janggut Nabi qabdah. Qabdah ni secekak. Secekak macam tu lebih kerat. Tu. Panjang tu ya. Panjang-panjang kan, takut tak terjaga. Secekak. Tu tepi ni kira jadi lawa. Segak. Tu baru sunnah. Itu dalil tentang qaza' tadi. Qaza' tu buat rambut fashion tu. Sampai rapat, nampak kulit kepala tu. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع متفق عليه. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari melakukan al-qaza', iaitu bercukur sebahagian dari rambut kepala dan meninggalkan sebahagian yang lain, tidak bercukur kesemuanya. عن الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثتني أختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال أحلق هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. رواه أبو داود. Daripada Al-Hajjaj bin Hassan berkata, kami masuk bertemu, jadi tetamu lah, masuk ke rumah Sayyidina Anas bin Malik.
Lalu saudara perempuanku yang bernama Al-Mughirah berkata kepadaku, aku ngangkok aku pergi rumah Sayyidina Anas. Dalam rumah Sayyidina Anas tu, kok aku buka cerita. Pak aku cerita tentang zaman aku kanak-kanak dulu. Kok aku kata, dulu ketika engkau masih kecil, engkau mempunyai 2 dendan rambut di kepalamu. Tahu dendan? Dendan kan dandan? Cara rambut perempuan tu. Ni jenis orang kulit hitam je ni buat rambut tu, dia selang rambut ni, selang rambut style. Dia jadi 2. Taruh pergi panjang betul duk. Ada style lah. Geng rap. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalamu dan mendoakan keberkatan untukmu. Nabi pegang kepala. Bagus, barakallahu fiik. Pipi cukup bang macam tu. Nabi tak lalu kepala, Nabi sapu kepala, Nabi kata semoga Allah berkati kamu. Tak bagus rambut macam ni, pergi cukup. Kalau Nabi suruh cukup tu pun boleh kan. Nabi main huruk kepala tu. Jadi kalau ada pelajar rambut panjang, kita kena macam tu. Huruk kepala, tarik rambut sikit. Doa sikit kan. Bagus. Ikutin apa. Nabi sapu kepala engkau dan Nabi doakan engkau. Dia tak ingat dia budak-budak ni. Kemudian Nabi bersabda, cukurlah 2 dendan ini atau guntingkan. Sesungguhnya ini merupakan gaya Yahudi. Budak gaya Yahudi. Tak bagus ya. Tak kata nak gunting bagi elok. Tak payah ada buat fashion, rapat-rapat tak bagus. Nak rapat-rapat semua. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأن أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا رواه ابن ماجه. Artinya daripada Abdullah bin Ja'far, anak Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia dalam peperangan Mu'tah. Perang Mu'tah. Sayyidina Ja'far ni dia kena kerat tangan, kerat kaki. Dia pegang bendera, dia kena kerat tangan kanan, tangan kaki. Pegang tangan kiri, kena kerat tangan kiri. Kepit dengan kaki, kena kerat kaki. Mati syahid dalam keadaan tidak bertangan dan kaki. Kemudian dia digelar At-Tayyar, Ja'far yang terbang kerana Allah tumbuhkan sayap. Dia masuk syurga, dia minta izin nak main Madinah, Allah bagi dia ada sayap, dia terbang bersama malaikat. Nabi nampak dia terbang bersama malaikat datang ke Madinah ziarah Rasulullah. Ni anak ni pula, anak ni pun teriak lah dengan ayah mati pula, menyedihkan, kena kerat tangan, kerat kaki. Kalau dia petikam gitu tak apa lagi, ni kerat-kerat ni yang sedih. Anak Sayyidina Ja'far menangis, teringat ayah teriak. Daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi memberi masa 3 hari sebelum melawat keluarga Ja'far. Nabi tak pergi melawat terus ya, sebab anak ni pada teriak-teriak ni. Nabi bagi masa lah, cukup 3 hari baru Nabi pergi. Setelah berlalu 3 hari, baginda pun pergi menziarahi mereka dan bersabda, selepas hari ini jangan lagi kalian menangis atas kematian saudaraku yakni Ja'far. Jadi berkabung dekat 3 hari je, bersedih dekat 3 hari. Hari ketiga Nabi pergi, Nabi kata esok masuk hari keempat tidak boleh lagi bersedih-sedih. Sedih simpanlah hati je. Kan berkabung tidak boleh lebih pada 3 hari. Melainkan isteri ya. Isteri dia wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari. Lain pada isteri, kalau dia tak dia berhenti kerja kerana sedih, salah. Dia ada pejabat, dia tak buka pejabat sampai seminggu 2 minggu, salah. 3 hari je sedih, kemudian kehidupan perlu diteruskan. Kerja-kerja dunia kita ni kena terus. Kalau nak ambil cuti 3 hari je, lebih tak boleh. Lebih kalau kita sakit, kita ada uzur tak apa,
Kalau beralasan kan sedih, tak boleh. Kalau tukang masak dia tak masak, macam mana sedih ni? Sedih dekat 3 hari je. Hari keempat masak macam biasa. Kedai makan buka. Tak payah cuti lama-lama. Kalau yang mengajar, dia ada kuliah, ayah dia mati ke, anak dia mati ke, 3 hari je. Hari keempat pergi mengajar, bawa kitab pergi mengajar macam biasa. Orang tanya, ustaz tak sedih kan? Sedih, tu saya mengajar. Oh, kalau kira sedih tak mengajar je no. Setahun sedih tak payah mengajar, tak payah kerja. Tak boleh dalam Islam kita menzahirkan kesedihan lebih daripada 3 hari. Jadi Nabi pesan, la tabku ala akhi ba'dal yawm. Menantu mati sedih dekat 3 hari. Tak payah bawa duk layan. Jangan layan perasaan tu lebih daripada 3 hari. Selepas hari ini jangan lagi kalian menangis atas kematian saudaraku. Kemudian baginda bersabda, Nabi tengok anak Sayyidina Ja'far ni rambut tak terurus. Baginda bersabda, panggilkan anak saudaraku datang ke sini. Kan Ja'far dengan Nabi ni sepupu lah. Ni anak menakan pupu orang panggil. Lalu kami dibawa datang ke hadapan Rasulullah. Rambut kami kelihatan seperti bulu anak burung, afrah, panjang dan tidak terurus rambut kami. Baginda bersabda, tolong panggil tukang cukur ke sini. Setelah tukang cukur datang, baginda menyuruhnya membotakkan rambut-rambut kami. Rambut tak terurusnya botak bang. Wajibul khitan, dan wajib berkhitan. Orang lelaki kan, orang lelaki wajib khitan. Adapun khitan perempuan itu khilaf. Khitan lelaki memang wajib mah. Pasal kalau dia tak khitan, nanti air kencing dia tersembunyi situ, ada najis, solatnya tak sah. Budak-budak panggil apa? Taik kapang. Ada taik kapang tu tak sah, air kencing tu busuk tu, maka perlu dipotong. Tidak, solat dia menanggung taik kapang. Taik kapang tu air kencing lah, tak sah. Adapun khitan perempuan bukan pasal najis, pasal syahwat. Dipotong sikit supaya dia tidak terlalu bersyahwat. Tujuan dia yang tu. Maka khitan perempuan ni kadar yang munasabah je lah. Ada yang kata sunat, khitan perempuan ni sunat. Ada yang kata harus, ada yang kata wajib, khilaf ulama. Kerana dia bukan faktor kebersihan, dia sebab lain. Khitan perempuan sebab lain. Wajibul khitan, bukan khatan, no, khitan. Wajib, walaupun orang Melayu sebut sunat lagi, tak sunat lagi. Walaupun disebut sunat, tapi hukum dia wajib. Lepas ni ubah, wajib lagi. Budak ni dia wajib ke tak wajib lagi? Dia sebut sunat, ingatkan hukum dia sunat. Tak, hukum wajib. Sebut sunat tapi hukum wajib. Bersunat. Siapa main mana pada sunat? No. An Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsilha fu'ila bihi kadha wa kadha minan nar. Qala Ali, famin thamma 'adaitu ra'si thalathan wa kana yajuzu sya'ruhu. Ini masih lagi hadis berkaitan rambut, potong rambut, botak rambut, jaga rambut. Daripada Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berjunub dan meninggalkan satu tempat selai rambutlah, satu tempat dari rambutnya yang tidak dibasuh, mandi tidak sempurna, ada selai tak basah, mandi wajib, dia akan diseksa dalam api neraka dengan berbagai seksaan akibat mandi wajib yang tidak sempurna itu. Ali berkata, sebab itulah aku memusuhi rambutku. Beliau mengulangi kata-kata ini sebanyak 3 kali. Sayyidina Ali kata, sebab itulah aku memusuhi rambutku. Aku memusuhi rambutku. Aku memusuhi rambutku. Maksudnya aku tak suka rambut panjang. Rambut panjang penyebab mandi wajib tak sempurna. Dia ulang sampai 3 kali. Marah sungguh dia. Dia tak suka rambut panjang. Beliau selalu memendekkan rambutnya. Wajib berkhitan bagi semua lelaki muslim yang sudah baligh. Waktu kanak-kanak tu sunat lah. Bila dah baligh tak potong lagi, wajib. Tapi kalau orang bukan Islam, nak masuk Islam, jangan kita cerita ni. Kita bagi dia masuk Islam dulu.
Jangan kita takut-takutkan dia. Hang masuk Islam, hang berani ni dah lah tunjuk betul-betul tahun ni ke depan ni sikit lah, tunjuk tahun ni dia takut lah. Masuk Islam berani ni. Takut dia. Ada seorang brother Syah Kirib, penceramah, ustaz lah dia, Ustaz Syah Kirib. Dia tak tukar nama sebab nama dia pun elok, tukar apa-apa. Sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam bukan tukar nama pun. Sayyidina Umar waktu kafir Umar, Islam pun Umar, tak tukar. Lepas tu nama ayah pun tak ada seorang pun tukar. Kita di Malaysia ni kalau masuk Islam semua bin Abdullah, tak payah tukar bin pak dia. Umar bin Al-Khattab tak masuk Islam, kekalkan nama ayah. Tak ada pun Umar bin Abdullah kan, ada Abu Bakar bin Abdullah, tak ada kan. Semua bin pak ni pak. Ikrimah anak-anak Abu Jahal, dia bin pak. Ikrimah bin Abi Jahal lah no. Dia tak tukar. Ikrimah bin Abdullah, pak dia kan jahat, tukar tak tukar, jahat-jahat pun pak dia. Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahlin. Sayyidina Amr bin As, pak dia pun jahat. As bin Wa'il yang kutuk Nabi, inna syani'aka huwal abtar. Tengok ayat tu. Tu ayah Amr bin As, As bin Wa'il. Baik. Sebaik-baiknya dilakukan pada hari ke-7 kelahiran. Kecil-kecil lagi kerak dah. Tapi dia tak ada pengalaman lah. Dia pun tak sedar. Dia budak-budak lagi kerak. 7 hari kena kerak dah. Hari ke-7 ni buat akikah. Hari ke-7 cukur rambut. Lepas tu timbang. Tengok berapa gram, nilai dengan mah. Rambut tu berat seberat mah berapa ringgit, sedekah kepada fakir miskin. Hari ke-7 tu bagi nama, isytiharkan nama dia apa. Dan hari ke-7 tu khitan, kerak terus. 7 hari kena kerak dah. Naik je satu, kawan-kawan tak kerak lagi, dia kerak dah. Ulama berhujah tentang kewajipan ni, dalil wajib khitan dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma auhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Maksudnya kemudian kami wahyukan kepada kamu tu Nabi Muhammad, kami wahyukan kepadamu bahawa ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Allah suruh Nabi ikut ajaran Nabi Ibrahim, millah, ajaran. Imam An-Nawawi berkata ayat tersebut sangat jelas. Itu fi'il amar, anittabi', hendaklah, ikutilah. Bila ada amar tu wajib, wajib Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim. Ayat tersebut sangat jelas memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini bermakna wajib mengikuti setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, melainkan jika terdapat dalil yang menunjukkan sesuatu perbuatan itu sunat pada sisi kita. Sesungguhnya Nabi Ibrahim berkhitan, maka wajiblah kita mengikutinya, mengikuti perbuatannya. Ulama juga berhujah mendedahkan aurat adalah haram dalam Islam. Pergi tayang kemaluan ke orang mana boleh. Tayang lutut pun dosa. Tayang paha dosa. Ni siap tayang kemaluan, nampak habis. Pistol tu tayang. Tok Mudim pun tengok. Dia ada dua. Satu tunjuk ke orang dosa, satu lagi orang tengok kita punya, orang tu pun dosa. Kalau tak wajib, mana boleh duk tunjuk? Wajib terpaksa buat lah benda wajib. Tok Mudim pun, aku tak mau tengok hampa punya, tapi terpaksa tengok lah. Aku nak kerat. Doktor pun terpaksa tengok lah. Macam tu. Kalau sunat, kita ada pilihan, kita tak buat. Itu hujah dia lah. Hujah kata khitan itu wajib. Mendedahkan aurat haram, tetapi ia menjadi harus untuk tujuan berkhitan. Seandainya khitan itu tidak wajib, sudah tentu tidak dibenarkan mendedahkan aurat. Rujuk An-Nawawi, kitab Majmu' bab siwak. Kitab ni antara karya Imam Nawawi yang sangat tebal
fiqh 4 mazhab, kitab majmu' ni. Dia bukan cerita, bukan dalam kitab ni bukan mazhab Syafi'i saja, dia berbahas juga mazhab-mazhab lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu 80 sana bil qadum, muttafaqun alaih. Nabi cerita Nabi Ibrahim alaihi salam berkhitan ketika berumur 80 tahun. Umur 80 tahun baru Allah suruh. Sebelum tu dia tak khitan kerana tak ada arahan. 80 ni Tok Wan lah. Allah suruh waktu tu, dia pun dikerak diri dia. Dia tak cari Tok Mudin, dia tak cari doktor, dikerak sendiri dengan menggunakan alat yang tajam. Qadum ni ada dua terjemahan. Yang pertama terjemah macam kita lah, umur 80 tahun Nabi Ibrahim diarahkan kerat. B tu dengan qadum tu alat yang tajam, besi tajam ke pisau tajam. Yang kedua, terjemahan kedua, qadum ni nama tempat. Nabi Ibrahim disuruh berkhitan ketika berumur 80 tahun dan dia pun khitan di tempat nama qadum. Nama tempat. Sama ada qadum tu isim makan atau isim alat. Macam tu. Tak apalah, yang penting dia kerat. Nabi Muhammad kerat umur apa? Potong ni umur apa? Siapa tahu? Nabi Muhammad sunat, nama Melayu panggil sunat. Umur apa? Umur sehari, 2 hari, 7 hari. Umur apa? Tak tahu. Nabi Muhammad keluar beres potong siap. Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi, wulida makhtuna. Apa makna wulida? Wulida mana apa? Dilahirkan. Makhtuna isim maf'ul. Yang dikhitan, terkhitan siap dah. Tak payah cari Tok Mudin, memang kerak siap dah. Terputus tali pusat dan terputus siap dah. Qulfah tu tak ada. Orang yang tak ada qulfah. Kita ada qulfah tu kulit belalai, orang qulfah ni belalai. Kita ada, nak kena potong buang. Semua potong dah kan, dah tak potong dia. Nabi tak ada, nak potong pun dah tak ada. Dia elok siap dah. Allah jaga muruah Nabi, Allah jaga. An Kulayb al-Juhani radhiyallahu anhu annahu jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qad aslamtu. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam alqi 'anka sha'r al-kufr yaqul ahliq. وقال لآخر ألقي عنك شعر الكفر واختتن. رواه أبو داود. Artinya daripada Kulayb al-Juhani radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis ni bagus ya. Yang pertama, nama-nama orang dulu-dulu kita doakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Bila kita doa ke orang, malaikat amin dan malaikat kata mudah-mudahan kau pun diridai. Dia macam tu. Kalau kita doa orang bagi kaya, malaikat doa kat kita kaya. Kita doa kat sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, malaikat kata amin walaka bimithli, kau pun Allah redai. Jadi bila kita baca hadis ni, kamu pun sebut sama-sama pelan-pelan radhiyallahu anhu. Doakan orang, malaikat doakan kita. Lepas tu kita selawat pula sallallahu alaihi wasallam. Macam tu juga bila kita menulis tu sambil tulis tu salam sallallahu alaihi wasallam an Umar radhiyallahu anhu. Jari dapat pahala, mulut dapat pahala. Daripada Kulayb al-Juhani radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya aku telah memeluk agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buanglah rambut kekufuran dari kepalamu. Dia kata dia masih Islam dah, tapi rambut dia tu ada style. Nabi kata buang rambut, cukup, tak sesuai rambut macam tu. Yakni baginda berkata, cukurlah rambut. Dan baginda pula bersabda kepada seorang lagi, ni pun 2 orang yang juga memeluk agama Islam, buanglah rambut kekufuran dari kepalamu dan berkhitanlah. Lepas ni pun dah bersedia tu, ni pun kena khitan lah. Memang orang masuk Islam kena khitan.
Kemudian sebelum kita kalih, kita baca matan dulu. Muka surat 22. Matan tu ada, terjemah dia tak ada. Hadis ni banyak sangat, terjemah dia lari main belakang ni. Wa yahrumu khadbu sya'ri ar-rajul wal mar'ah bi sawadin illa li gharadil jihad wa yusannu bi sufratin aw hamratin wa khadbu yadai muzawwajah wa rijlaiha ta'miman bi hinna wa yahrumu 'ala ar-rijal illa li hajah. Yani cerita pakai inai. Orang lelaki jangan pakai inai. Jangan pakai. Tak ada pelajar kita tak ada seorang pun pakai inai. Susah pakai. Perempuan sunat pakai kalau dia dah kahwin. Kalau kahwin dah jadi bini orang boleh pakai. Haram kepada lelaki dan wanita mewarnakan rambut dengan warna hitam. Bagi orang-orang yang dah beruban, jangan cari pewarna hitam. Sedaklah diri dah tua, tak usahlah duk buat-buat muda, tua dah. Uban itu bagus ada uban. Baru kita tawaduk, baru kita rasa kita nak mati, baru kita rasa tua. Baru jadi orang tua-tua sikit, sopan sikit. Jangan menghitamkan uban. Tak boleh. Haram kepada lelaki dan haram kepada wanita mewarnakan rambut dengan warna hitam. Warna lain tak apa. Dia ambil inai merah sapu, tutup sikit kuning merah, tu tak apa. Misalkan tengok Syekh Syekh Nuruddin, janggut dia putih lah ni. Dulu hitam. Waktu kami mengaji dulu hitam, umur 30-an. Macam Abi lah ni lah. Waktu dia di Diram tu kuat lagi. Lah kuat. Bila ni putih lah, ditutup dengan inai. Putih-putih kemerahan. Putih-putih kemerahan. Bukan putih-putih melati. Putih-putih merah pun inai sikit. Oring-oring sikit. Macam tu. Sunat dapat pahala. Pakai inai di jari tak boleh orang lelaki. Pakai inai kalau nak pakai di janggut, pakai di kepala. Dan sunat memakai inai pada rambut dan janggut dengan warna kuning atau merah. Nombor 1, An Jabir radhiyallahu anha qala utiya bi Abi Quhafah yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathaghamati bayadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayru hadha bi syai'in wajtanibus sawad. Rawahu Muslim. Artinya daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, pada hari pembukaan kota Mekah dibawa datang Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Ayah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tu pak mentua Nabi. Jadi Abu Quhafah ni tok mentua Nabi, tok wan mertua Nabi, datuk kepada Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar bin Abi Quhafah. Orang bawa lah, orang pegang lah, orang tua-tua tak larat jalan sakit lutut. Orang bawa Abu Quhafah ni mai jumpa Nabi. Dia masuk Islam. Seronok Nabi, seronok. Muka Nabi antara seronok dan sedih. Seronok pasal dulu dia tak Islam, sekarang dia dah masuk Islam selepas Fathu Mekah. Abu Quhafah seronok. Dan sedih pula, Nabi teringin pak menakan Nabi masuk Islam. Nabi teringat Abu Talib. Kalau Abu Talib hidup, kalau dia masuk Islam seronok. Sayyidina Abu Bakar tengok muka Nabi, dia faham mesti Nabi teringat dekat Abu Talib. Pasal Abu Talib dia belah Nabi. Sayyidina Abu Bakar menangis. Nabi kata menangis pasal apa? Dia kata saya menangis lah pasal ayah saya masuk Islam, saya seronok. Pak menakan Nabi sampai ke wafat tak masuk Islam. Tentu Nabi teringat benda tu. Kalau Abu Talib masuk Islam seronok lah. Macam tu. Rambut dan janggut Abu Quhafah putih beruban seperti tumbuhan saramah yang berbunga putih. Adalah bunga pokok tu, bunga putih. Janggut dia putih selah, tak ada hitam langsung. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubahlah warnanya dengan sesuatu. Buh pewarna, jangan putih sangat, buh pewarna. Tetapi jauhi warna hitam. Warna lain tak apa, hitam jangan. Mewarnakan janggut boleh. Syarat pertama jangan warna hitam, syarat kedua jangan menghalang ayak. Tu. Kalau halang ayak nanti nak berwuduk, nak mandi wajib, payah pula. Tak sah.
عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه أنه قال قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه النسائي. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, di akhir zaman terdapat satu golongan yang memakai pewarna hitam pada rambut dan janggut mereka seperti burung bangau hitam. Mereka itu tidak akan dapat mencium bau syurga. Di bawah ni ada juga orang yang boleh pakai pewarna hitam. Isteri boleh. Dia ada uban. Suami dia dah kata, nampak tua ni, dia pun takut suami dia kahwin lain. Uban nampak tua. Dibolehkan dia pakai pewarna hitam supaya suami tak kahwin lain. Kahwin juga, suami kahwin juga, nayah. Jadi isteri boleh. Isteri dan para pejuang, yang ni nak pergi perang, mujahid, pejuang. Bila nak pergi perang, orang tua-tua kalau dia calit bagi hitam, musuh akan tengok, ui, dia punya tentera semua muda-muda. Padahal hak janggut hitam tu mak 80 orang. Dia tunjuk macam gagah. Itu boleh dikecualikan lah. Yang ni kerana jihad itu ada tujuannya yang lebih diutamakan. Nak menang. Lawan tentu nak menang. Tujuan pergi perang nak apa? Nak menang. Kalau tak menang, syahid antara dua. Bukan pergi nak bunuh diri dah. Kalau boleh tu nak menang lah. Kalau dibunuh syahid pun tak apa. Isteri dan para pejuang boleh menghitamkan rambut. An Suhaib Al-Khair radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahsana tadabtum bihi li hadha as-sawad arghabu li nisaikum fikum wa ahyabu lakum fi suduri aduwikum rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pewarna rambut yang paling baik ialah warna hitam. Tadi Nabi tak bagi pewarna hitam, ni Nabi kata baik pula. Ni dalam dua keadaan. Warna hitam lebih menarik perhatian suami kepada isterinya dan lebih menggerunkan dalam hati musuh-musuh terhadap kamu. Jadi isteri boleh warna hitam, suami tak boleh. Kalau isteri kata, abang uban banyak, uban biar, jangan dia pergi buruh warna hitam. Lelaki tak boleh, perempuan tak apa. Dan sunat memakai inai pada rambut. Juga sunat memakai inai pada perempuan yang sudah berkahwin. Perempuan yang dah kahwin, dah ada suami, boleh pakai inai. Sunat. Pakai hari angkat nikah tu, sunat. Hari jadi pengantin tu sunat. Kalau dah kahwin 5 tahun, 10 tahun, macam mana pula? Bila saya tengok dalam kita-kita ni, rupa-rupanya isteri ni kalau dah kahwin lama pun sunat pakai inai lagi. Tapi tanya suami dulu, suami kata pakai, sunat pakai inai. Bukan hari kahwin tu je, 10 tahun dah, 20 tahun dah kahwin. Ataupun dia pun nak sambut hari inilah, hari perkahwinan mereka yang ke-20, pakai inai, jadi pengantin balik lah. Perempuan, isteri sunat pakai inai. Tanya suami dulu lah. Suami tu tak payahlah. Suami kata pakai cantik apa. Perempuan yang anak dara yang belum kahwin jangan pakai lagi. Tunggu kahwin dulu, tunggu ada suami dulu. Sunat memakai inai bagi perempuan yang sudah berkahwin. Tapi bukan inai hak conteng-conteng tu. Inai kat jari, inai kat tapak tangan. Hak tu lah. Ni conteng-conteng, buat kelawak lah, lukis bunga raya lah, tak elok pun, nampak huduh. Pakai biasa-biasa sudah. Iaitu melumurkan secara rata di tangan dan kaki, inai tangan, inai kaki. Dan lelaki haram memakai inai melainkan kerana keperluan. Berubat tak apalah. Kalau ubat kaki dia makan cekam, bengkok, orang bagi petua tradisional pakai inai. Boleh ha? Ada sebab. Saya saja pakai tak boleh. Haram ha? Kalau dia bubuh 10 jari inai laki, haram. Biasanya orang bubuh 3 jari kan. Pengantin laki bubuh 3 jari. Yang tu dia taklah haram tapi tak elok jugalah.
Laki tak payah pakai inai lah, 1 jari ke 2 jari ke 3 jari tak payah pakai, biar perempuan je pakai. Dia pakaian perempuan, laki tak boleh menyerupai perempuan. Dalil-dalil dia muka surat 24 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak memakai pewarna pada janggut dan rambut mereka, oleh itu bezakan diri kalian dengan mereka. Kita menyapu inai di janggut untuk berbeza dengan Yahudi Kristian. An Uthman ibni Mawhab, dalam Islam memang kita berbeza dengan ni, berbeza. Ni pun puasa Ashura je. Nabi kata aku akan puasa 9 Muharram dan 10 Tasu'a Ashura. Kalau puasa 10 sama dengan Yahudi, Nabi teringin nak puasa 9 10. An Uthman bin Mawhab, sesungguhnya Ummu Salamah radhiyallahu anha arathu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahmar. Sesungguhnya Ummu Salamah isteri Nabi radhiyallahu anha pernah memperlihatkan rambut Nabi kepadanya lepas Nabi wafatlah. Sayyidatina Ummu Salamah dia tunjuk rambut Nabi yang dia simpan dekat seorang tabi'in nama Uthman bin Mawhab. Uthman bin Mawhab ni pun perhati, oh ni rambut Nabi. Rambut itu berwarna merah, ada kesan merah inai. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma wa qad sa'alahu sa'ilun faqala ra'aituka tasbighu bis-sufrah faqala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbighu biha fa ana uhibbu an asbigha biha, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang lelaki pernah bertanya kepada beliau dengan berkata, aku melihat engkau memakai pewarna rambut berwarna kuning. Beliau memberi jawapan, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pewarna kuning, sebab itulah aku suka mewarnai dengan warna itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت يا رسول الله مددت يدي بكتاب فلم تأخذه فقال إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل قالت بل يد امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك Hinna, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya seorang perempuan pernah menghulurkan tangannya kepada Nabi, bukan nak salam dengan Nabi dah, menghulurkan tangannya kepada Nabi untuk memberi sebuah kitab. Dia nak bagi hadiah satu buku kat Nabi, tetapi Nabi tidak menyambut pemberian itu. Dia nak bagi, Nabi tak ambil, tak sambut. Perempuan itu bertanya, wahai Rasulullah, aku hulurkan tanganku untuk memberi sebuah kitab, kenapa Tuan tidak mahu mengambilnya? Bukan pasal Nabi tak pandai baca. Nabi kalau orang bagi, ambil lah, tak pandai baca pun. Orang bagi kat kita buku bahasa Cina, ambil pergi, simpan je lah. Ada hadis, kalau kita tak minta orang bagi, rezeki jangan tolak. Orang bagi petai, tak payah duk ceramah, petai makruh, busu makruh. Orang bagi ambil ya. Tak mau makan, bagi kat orang lain. Selagi benda tu bukan haram, orang bagi ambil. Kalau pergi kampung-kampung kan, musim buah, dia bagi buah rambutan. Ustaz buka bonet Ustaz, dia bagi rambutan, bukan rambutannya, sekali dengan semut hitam boleh dia bagi. Ambil, terima. Jangan kita tahu banyak, tak boleh makan. Tak apa, tok tahun ni licin, ramai boleh makan. Kita memang tak larang makan, tapi ada orang dia boleh makan, bagi kat jiran-jiran ke apakah, ambil lah. Dia pun bukan takat bagi buah rambutan, dia bagi kalingan semut-semut sekali. Buat balik semut. Semut tu kira Isra' Mi'raj lah, jalan jauh. Kenapa Tuhan tidak mahu mengambilnya? Nabi bersabda, aku tidak tahu ini tangan orang perempuan atau tangan lelaki. Dia bagi tukuk tirai lah, Nabi tak tengok. Kalau Nabi tengok dia pakai tudung tu perempuan lah. Dia bagi kitab tu melalui belakang tirai, bukan Nabi. Nabi tak mau ambil.
Nabi kata kerana aku tak tahu ni tangan perempuan ke tangan lelaki, nampak kasar satu macam. Lelaki ke perempuan ni? Perempuan itu berkata bahkan tangan perempuan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya itu tangan perempuan, sudah tentu engkau ubah, yakni engkau warnakan kuku-kukumu itu dengan inai. Di sini abang kata perempuan sunat pakai inai. Perempuan yang dah kahwin, yang dah ada suami. Yang tak ada suami lagi tak elok pakai lah. Dan makruh mencabut uban. Uban makruh cabut, biar tak payah cabut, biar. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tantifu asy-syayb ma min muslimin yashibu shaybatan fil Islam illa kanat lahu nuran yawm al-qiyamah wa fi riwayatin illa kataba Allah biha hasanah wa hatta anhu biha khati'ah wa fi riwayatin innahu nurul mu'min. Kamu jangan mencabut uban. Tidaklah seorang Islam itu tumbuh uban, melainkan uban itu akan menjadi cahaya untuknya di hari kiamat nanti. Dalam kegelapan, uban itu cahaya. Dalam satu riwayat disebut melainkan Allah menulis dengannya satu kebaikan dan menghapuskan dengannya satu kejahatan. Uban menghapuskan dosa. Dia sedar aku tua, aku nak mati tak lama dah, macam tu. Baru jadi gugur dosa. Dalam riwayat yang lain disebut sesungguhnya ia cahaya bagi orang yang beriman. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala yukrahu an yantifa ar-rajulu ash-sha'rata bayda min ra'sihi wa lihyatihi. Qala wa lam yakhtadib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama kana al-bayadu fi anfaqatihi wa fi as-sadghain wa fi ar-ra'si nubadun, rawahu Muslim. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, orang lelaki makruh mencabut uban yang tumbuh di kepala dan janggutnya. Anas berkata baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memakai pewarna pada rambutnya. Nabi buat pewarna di janggutnya, rambut Nabi tak berpewarna. Sebab di rambut Nabi ni uban Nabi sikit berapa helai uban di kepala Nabi sikit saja. Uban baginda hanya terdapat pada kumisnya. Kumis ni kumis tani putih. Bulu di bawah bibir bawah ni tani putih. Dan pada dua bahagian hujung dahinya. Kat hujung dahi ni ada uban sikit. Tepi ni dengan tepi ni sikit, setumpuk-setumpuk. Uban di kepala Nabi hanya beberapa helai rambut yang terpisah-pisah. Selai tani itu dah. Tak banyak sangat uban. Dan uban Nabi ni pasal apa? Pasal Nabi duk tadabbur surah Hud. Nabi kata syayyabatni Hudun. Aku duk tengok tafsiran surah Hud. Aku duk baca surah Hud menyebabkan kepala aku beruban. Uban kadang-kadang pasal sakit. Ada uban pasal tua, tu tak dapat elak lah. Ada uban pasal nak mati. Ada uban pasal memikir. Nabi kerana memikir tumbuh uban. Fikir tafsir surah Hud. Surah Hud tu menceritakan bagaimana umat-umat ni menentang Nabi, ketegang, lawan. Jadi Nabi seriau, Nabi bimbang umat Nabi pun macam tu, melawan Nabi, menyebabkan tumbuh uban. Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Beruban rambut di kepala aku kerana memikirkan surah Hud dan surah-surah yang seumpamanya, kata Nabi. Antaranya surah Waqi'ah. Surah Waqi'ah cerita kiamat. Nabi kalau baca tu Nabi fikir, Nabi bayangkan kiamat. Itu yang jadi uban tu. Uban Nabi bukan pasal tua, uban Nabi bukan pasal penyakit, uban Nabi kerana banyak berfikir. Wallahu a'lam bis-shawab. Malam ni takat ni je. Esok kita sambung lagi kuliah subuh, lepas sembahyang subuh insya-Allah. Khatam ke tak tu tak tahulah, takat mana kita dapat baca kita bacalah. Kalau tak khatam kita buat siri yang kedua lepas raya nanti insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Di luar sana ada orang bagi bihun moreh. Boleh makan. Ada bihun, ada apa lagi, kek ke apa tak tahu. Dia tengok di luar sana.